Lagi kau mah? 7. 7. 7 ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung kitab Mutammimatul Ajurrumiyah pada bab takdir harakat yang 3. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Qala faslun, ay hadha faslun, ini satu fasal. Fasal apa ni? Fasal berkaitan dengan harakat muqaddarah. Sebelum ni kita bahas berkaitan dengan harakat zahirah. Mabni apa nama? Kalau harakat zahirah fathatun mansubun fathatun fi akhirih, fathatun zahiratun fi akhirih, dhammatun zahiratun fi akhirih, kasratun zahiratun fi akhirih. Itu harakat zahirah lah. Sekarang ni faslun, fasa sekarang ni pula harakat muqaddarah. Dia bukan mabni, dia harakat muqaddarah, harakat yang ditakdirkan. Ditakdir ni sebab apa disebut takdir? Sebab tidak sebut secara jelas di belakang dia, tidak sebut secara jelas di belakang dia berkenaan dengan harakat tersebut, maka harakat tersebut ditakdirkan. Contoh Musa. Musa ni kalau kita buat ayat Ja'a Musa, jadi Musa ni tak boleh disebut Musayun, tak boleh, sebab dia alif. Jadi alif tak terima baris. Jadi dia masih dhammah tak? Dia masih dhammah tapi muqaddarah, ditakdirkan atas alif yang mati tu. Dia panggil alif maksurah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dia pun sebut tuqaddarul harakatus thalathu, ditakdirkan akan harakat ni barislah. Harakat tu jamak muannas salim.
Kalau mufrad dia harakatun, harakatani, harakatun. Al-harakatu naib fa'il lah. Al-thalathu sifat bagi al-harakat. Harakat baris-baris yang 3. Okay, kalau kita orang yang dah belajar nahwu, mesti ditimbul kemusykilan. Al-harakatu tu jamak muannas salim, muannas pula, bukan muzakkar. Kenapa sifat dia al-thalathu? Kenapa tidak al-thalathatu? Jadi sebab al-thalathu ni dia isim ma'dud, isim adat. Isim adat ni kalau mengaji nanti dalam mutammimah, isim adat ni kalau 3 sampai 9 ni dia berlawanan. Berlawanan dengan ma'dud. Ma'dud ni harakat. Adat ni salah tu lah. Adat tu bilangan. Ma'dud tu benda yang dibilang. Jadi benda yang dibilang sini harakat. Al-thalath. Jadi bila 3, maka dia kena berlawanan dengan ma'dud. Jadi ma'dud sekarang ni muannas, maka adat dia muzakkar. Begitu. Kalau ma'dud dia muzakkar, maka dia punya adat muannas. Begitu lah. Terbalik. Tu nanti dalam bab adat lah. Fil ismil mudhafi, ditakdirkan harakat-harakat yang 3. Apa 3 tu? Fathah, dhammah, kasrah. 3 tu. Fathah, dhammah, kasrah. Makna sekali dia akan sebut fathun, fathatun muqaddaratun, dhammatun muqaddaratun, kasratun muqaddaratun. Sukun mana sukun? Sukun tak ada sebab dia bukan fi'il, di isim. Jadi ditakdirkan 3 harakat fathah, kasrah dan dhammah tu fil ismil mudhafi, pada isim yang mudhaf. Fil ismi jar majrur, al mudhafi mudhaf, al mudhafi sifat bagi al ismi. Ditakdirkan dhammah, kasrah, fathah ni pada isim mudhaf. Mudhaf ila ya'il mutakallimi, ya mudhaf kepada ya mutakallim. Ya mutakallim ni mudhafun ilaih. Mana isim tu mudhaf, ya mutakallim ni mudhafun ilaih. Jadi dia idhafat dengan ya mutakallim, maka ditakdirkan fathah, dhammah, kasrah. Contoh nahwu ulami. Jadi nahwu khabar mubtada mahdhuf, takdirnya wa mithalu dzalika nahwu. Bermula contoh demikian itu ialah gulami. Gulami ni kita boleh takdirkan fathah, boleh takdirkan dhammah, boleh takdirkan kasrah. Gulami. Perkataan gulami bukan ya tu. Sebab kita nak i'rab mudhaf. Jadi bila boleh i'rab fathah muqaddarah? Kalau kita buat dia dalam keadaan contohnya maf'ulun bih. Contoh kita kata ra'aitu gulami, telah melihat oleh aku akan hamba-ku ataupun budak aku. Jadi gulami saja mudhaf tu, bukan ya tu. Ya tu i'rab asing. Gulami itu saja kita akan i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Bila fathah muqaddarah dia kena bawa mari sebab. Kenapa dia muqaddarah? Mana'a min zuhuriha, terhalang daripada zahirnya fathah tadi. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tu dia punya ilat dia. Ishtighalul mahal, sibuknya tempat tu. Tempat apa? Gulam tu lah. Bi harakatil munasabah, dengan harakat munasabah. Harakat munasabah ni dia kait dengan huruf illah. Huruf illah ni ada 3 kan? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya ni harakat munasabah ni harakat yang sepadan dengan alif, waw, ya. Sebelum alif, harakat munasabah dia fathah. Sebelum waw, harakat munasabahnya adalah dhammah. Sebelum ya, harakat munasabah dia ialah kasrah. Sekarang ni baca gulami. Mi bagi bawah. Jadi adakah dia tu dia tu majrur? Bukan. Dia masih mansub. Tapi dia fathah dengan ditakdirkan fathah tersebut. Walaupun kita baca gulami. Sebab apa? Sebab dia jadi mi itu sebab harakat munasabah. Harakat munasabah sebelum ya ialah bagi bawah. Maka dia terpaksa baca gulami. Lepas tu dia panggil fathah muqaddarah. Kiahlah sendiri dhammah muqaddarah kita buat fa'il. Contohnya jaa gulami. Sama juga. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Maka ilat pun sama. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli
biharakatil munasabah. Sama ya. Kasrah pun sama juga. Marartu bi ghulami. Telah lalu oleh aku bersama dengan budakku. Sama juga. Jadi 3 harakat ni boleh ditakdirkan pada isim mudhaf yang ketika diidhafahkan dengan ya mutakallim. Contoh kedua, apa tu? Wabni, dan anak lelakiku. Anak lelakiku. Lupa. Fil ismil mudhaf, isim mudhaf tu yakni isim mudhaf yang selain muthanna dan jamak. Isim mudhaf yang selain muthanna dan jamak. Selain muthanna dan jamak. Kalau muthanna jamak dia hazaf nun. Kalau muthanna dan jamak dia hazaf nun. Ni kalau mufrad lagi pula dia idhafat kepada ya mutakallim, maka boleh i'rab muqaddarah 3 baris, dhammah, kasrah, fathah. Okey. Wa fil ataf kepada fil ismil mudhaf. Dan juga boleh ditakdirkan fathah, dhammah, kasrah ni fil ismil mu'rabi, pada isim yang dimu'rabkan. Kita terjemah begitulah. Kalau nak terjemah sungguhnya, al-mu'rab ni isim kata nama yang di-i'rabkan. Jadi pelik pula yang di-i'rab ni. Sebab mu'rab sini kita mafhum, kita faham kata dia lawan mabni, itu ya. Fil ismil mu'rabi, pada isim yang mu'rab. Isim mu'rab sifat allazi, yang mana akhiruhu mubtada, bermula akhirnya akhir allazi tu khabar, alifun ialah alif, sifat lazimatun yang lazim, alif yang lazim. Ni dia nama dia lah, alif lazim. Ataupun kita tengok contoh tu, kita selalu sebut alif maksurah. Kita selalu sebut alif maksurah. Sebab apa alif maksurah? Sebab nama isim ni isim maksur, nanti akan datang isim maksur. Jadi alif lazimah. Sebab apa alif lazimah? Apa maksud lazimah? Tetap, lazim. Dia tak cerai tanggal. Gilah mana-mana keadaan pun, masuk ke majrur ke marfu' ke, dia tetap dengan alif tu. Tu dia panggil alif lazimah. Alif yang senantiasa ada bila-bila masa tanpa dia bercerai. Orang yang paling setia alif tu. Tu Kemudian contoh dia sebut nahwu ay wa mithalu dzalika. Bermula contoh demikian itu nahwul fata. Contohnya al-fata, pemuda. Wal mustafa, dan juga mustafa, orang yang terpilih. Wa Musa. Okey, al-fata dengan mustafa tu, okey. Wa Musa dan Musa. Okey, al-fata, al-mustafa. Al-Mustafa dengan Musa tu contoh bagi makrifah. Mustafa tu nama orang. Mustafa tu nama orang. Musa tu nama orang. Kalau Al-Fata tu makrifah juga, makrifah dengan alif lam. Wa hubla tu contoh bagi nakirah. Wa hubla ni, hubla orang yang mengandung lah, orang perempuan yang mengandung. Jadi semua tu dia panggil alif lazimah. Okey. Wa yusamma, dan dinamakan akan dia, akan alismul mu'rab tu yang allazi akhiruhu alifun lazimah maf'ulun bih maqsuran, dia panggil isim maqsur. Sebab apa dia panggil isim maqsur? Ilat dia ialah imtina'u maddihi, kerana tertegah untuk baca panjang. Dia tak boleh baca panjang al-fatah, tak jadi. Dia tak boleh baca panjang sebab dia panggil alif maqsurah. Sebab tu namanya alif maqsurah, nama lainnya alif yang dibaca pendek. Tak boleh baca panjang. Tidak boleh baca panjang, dua saja, dua harakat lah kalau tajwidnya. Wa tuqaddaru, dan habis selesai. Jadi isim maksur ni boleh takdir 3 harakat juga. Fathatun muqaddarah, dhammatun muqaddarah, kasratun muqaddarah. Buatlah contoh 3 ayat tu, 3 ayat untuk 3 harakat tu. Contoh maf'ulun bih fathatun muqaddarah, contoh fa'il jadi marfu' dhammah muqaddarah. Kalau isim ba'da harf jar jadi kasrah muqaddarah. Buat sendiri ya. Kemudian kata musannif rahimahullah, selesai 2 dah. Isim mu'rab yang alif di belakangnya, kemudian isim mudhaf yang diidhafat kepada yang mutakallim. Ni yang ketiga. Wa tuqaddaru dhammatu, waw tu istinaf boleh, ataf kepada tuqaddarul harakat pun boleh. Istinaf ni makna ayat barulah. Kita sebut dah minggu-minggu lepas, istinaf dalam nahwu ni ada 2.
Al-istinaful bayani dengan al-istinafu an-nahwi. Kalau al-istinafun nahwi maksudnya permulaan ayat yang tidak ditakdirkan soalan apa-apa, semata-mata mula. Kalau al-istinaful bayani itu permulaan kerana ada takdir soalan, maka waw tu permulaan untuk menerangkan soalan yang dihazaf, dia panggil al-istinafu al-bayani. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu, dan ditakdirkan akan naik fa'il, dhammah, ataf dan kasrah fil ismil ladzi, pada isim yang akhiruhu mubtada, bermula akhirnya akhir alladzi tu yaun lazimatun. Dia panggil ya lazimah, ya sifat yang melazimi ya tu. Lagi pula maksuratun, dikasrahkan akan ma tu naik fa'il, akan ma qablaha qablal ya, ay ma thabata qablal ya, barang yakni huruf, bukan, betul lah, barang yakni huruf yang sabit ia huruf tu sebelum ya. Jadi ya lazimah, maksud apa ya lazimah? Ya yang berada selama-lamanya pada perkataan tersebut selagi mana tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin dia hazah. Kalau ada tanwin, tidak ada alif lam, perkataan tersebut ya tu akan dihazaf. Okey. Jadi ya ni lain sikit lah. Kemudian contoh dia. Okey, pertama ya lazimah, perkataan ni ada ya, yang mana senantiasa ada dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur, dalam keadaan dhammah, semua ada, marfu' semua ada. Kecuali kalau dia tanwin. Kalau tanwin dia akan hazaf. Okey, contoh bagi sebelum tu, yang kedua pula ialah sebelum ya tu akan baris bawah. Okey. Contoh nahwu, ai wa mithalu zalika. Contoh demikian itu nahwu. Contoh al-qadhi. Okey, qadhi itulah. Dia kena beza ya, ni yang membezakan ya lazimah dengan ya mansubah. Ya mansubah bukan mansub, bukan sad, sin. Ya nisbah. Contoh ana maliziyun, itu ya nisbah bukan ya lazimah. Sebab asalnya Malizia. Kita nak kata kita orang Malaysia, jadi ya nisbah Maliziyun, bukan ya tu asal dia pada Malizi dah. Tapi ya lazimah ni memang asal dia ya. Dia bukan ya nisbah mana-mana. Jadi dia dari sudut i'rab ada beza sikit, kerana ya lazimah ni dia ada satu sifat namanya thiqal, berat. Berat terima baris depan dan berat terima baris bawah. Dua tu ya. Baris atas dia boleh terima. Baris atas dia boleh terima. Berat ni dari sudut lidah Arab lah, bukan lidah kita. Lidah kita boleh sebut. Lidah Arab, ya di belakang ni, kalau ya hak kataan asal ni, dia berat balik atas, dia berat balik dhammah dengan balik kasrah. Maka dia akan i'rab secara muqaddarah juga pada dua harakat ni, iaitu dhammah dengan kasrah. Adapun fathah di i'rab macam biasa, fathatun zahirah. Fathah tidak ada masalah. Dhammah dengan kasrah saja ada masalah, maka dia akan i'rab kasratun muqaddarah, dhammatun muqaddarah. Okey. Dan kalau al-qadhi ni, kalau dibuang alif lam dan diletakkan tanwin, maka ya tu akan dihazafkan. Ya tu akan hazaf, maka dad di belakang tu akan baris bawah tanwin. Akan baris bawah tanwin. Kita dah buat dah minggu lepas macam mana dia boleh jadi tanwin belah bawah padahal dia marfu'. Contoh kita kata jaa qadin. Kalau kita buh alif lam, ja'al qadhi. Tu cara baca. Ja'al qadhi. Kalau buang alif lam, kita buh tanwin, ja'a qadin. Sebab asalnya tanwin ni ada nun. Tanwin ni ada nun. Jadi ya berat balik dhammah. Kalau asalnya macam ni, qadiyun. Asal gitu. Qadiyun. Kita buat qaf, alif, dad, ya, nun. Kemudian ya dengan nun, ya tu akan baris dhammah, qadiyun. Jadi dhammah berat atas ya. Jadi bila berat atas ya, maka akan dihazafkan ya. Sebab apa hazaf ya tak hazaf nun? Ulama sarah dia buat persoalan.
Kenapa dia tidak hazaf nun, kena hazaf ya? Kerana nun itu harfus sihah, bukan harful illah. Harah yang bukan sakit. Kalau ya harful illah, harah yang ada sakit, maka dibuangkan harah yang sakit. Tinggallah qaf, alif, dad, nun. Jadi dad tu baris apa? Baris bawah. Nun tu tanwin, dia bukan huruf. Jadi baca qadin. Begitu. Tu dia punya cara sebab apa dia baca qadin. Begitu jugalah fi'lun madin. Madin tu dia marfu' tu, bukan baris bawah, bukan mudhafun ilaih. Dia sifat bagi fi'lun. Fi'lun asalnya fi'lun madiyun. Asal begitu. Tapi berat balik tanwin pada ya, maka dibaca fi'lun madin. Bukan dia majrur. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu qadi wadda'i, dan orang yang mengajak. Sama juga. Kalau buang alif lam, buh tanwin, dia jadi da'in. Begitu. Wal murtaqi, dan orang yang menaik, orang yang panjat. Irtaqa yartaqi irtiqaan wa huwa murtaqi. Kalau buang alif lam, murtaqin. Begitu. Marfu' dia murtaqi. Jadi kalau dia tu jadi ditakdirkan dhammah dan kasrah saja pada isim yang akhirnya ada ya lazimah. Makna kalau fathah zahirah, i'rab dia zahirah. Contoh raaitul qadiyah. Telah melihat oleh aku akan seorang qadhi. Jadi al-qadiyah akan i'rab maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tapi kalau dia tu dalam keadaan dhammah, contoh marfu' ja'al qadhi, kita tak akan baca ja'al qadhiyu, tak akan baca gitu. Dah kalau baca tu selalu orang tu baca, nak baca tu sebab nak bagi tahu baris. Nak bagi tahu keadaan mahal i'rab. Kalau asalnya tak ada baris lah sebab thiqal. Jadi i'rab dia begini, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Bila muqaddarah kena ada sebab mana'a min dhu'uriha, tertegah daripada zahir dhammah itu lithiqali, kerana berat. Kerana berat. Berat ke mana ni? Kita ringan sebut qadiyun. Al-qadiyu berat lidah Arab. Kenapa dia berat? Lantak dia lah bagaimana. Bahasa dia. Samalah ad-da'i murtaqi. Sama jugalah kalau dia kasrah. Contoh kita buat apa dia? Contoh nazartu ilal qadhi. Qadhi juga, bukan qadhiyi dah. Qadhi. Jadi i'rab dia ismun ba'da harfi jarrin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Gitu ya. Sama ya. Jadi ya ni kalau untuk ya lazimah alasannya thiqal. Kalau untuk alif lazimah tadi, lupa alif lazimah tadi, mana'a min zuhuriha at-ta'azzur, tertegah daripada zahirnya dhammah kasrah fathah tu kerana dia ta'azzur, kerana dia tak boleh terima baris. Kalau alif tadi, alif lazimah. Jadi kalau alif lazimah ta'azzur dia punya sebab. Kalau ya lazimah thiqal, untuk baris dhammah dengan baris kasrah. Adapun fathah zahirah macam biasa. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa yusamma, dan dinamakan akan dia akan apa ni? Akan alismul ladzi akhiruhu yaun lazimah tu. Akan isim yang akhirnya itu ya lazimah. Dinamakan maf'ulun bih manqusan. Isim manqus. Sebab apa dia panggil manqus? Manqus ni asal pada naqasa. Naqasa ni kurang. Kurang ke mana? Kerana lam pada perkataan tersebut akan dihadzaf ketika tanwin, maka dia akan jadi kurang. Lam apa ni? Lam, kalau istilah sarah, lamul kalimah. Lam kalimah. Apa lam kalimah ni? Dia dalam sarah asal perkataan wazan dia fa'ala. Fa'ala itulah. Contoh qadi fa'ilun. Tu wazan dia. Jadi lam tu kena kat mana? Kena pada ya. Fa'ilun, qadiyun. Jadi bila qadiyun akan dihazahkan ya. Ya itulah pada kedudukan lam kalimah. Jadi sebab itulah isim ni dia panggil isim manqus. Isim manqus kurang sebab apa? Kurang sebab dia akan hazaf lam kalimah ketika tanwin. Itu alasan dia.
Ni biasa dalam jurumiyah tak sebutlah, masuk mutamimah kena sebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ada satu lagi nama dah, isim mamdud. Isim mamdud sebab apa? Sebab dia panjang. Contoh hamra, merah, hamra. Alif tu alif mamdudah. Sebab apa mamdudah? Kerana dia boleh baca panjang. Hamra, baca panjang. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, nahwu, contoh. Contoh apa? Contoh lagi. Contoh lagi. Dia kata, mana dia? Wa tuqaddaru dhamma wal kasra fi okey. Nahwu qadibih wa yusamma manqusan. Nahwu, contoh lagi. Ai wa mithalu dzalika. Bermula contoh demikian itu, yauman ke yauma yad'u da'i. Okey, satu lagi. Kenapa dia tak buh ya? Okey, Al-Quran ni dia ada nama ilmu lainnya, ilmu rasam. Rasam ni kadang-kadang dia lain dengan apa yang kita belajar. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya liya'budun ni, tengok nun tu baris bawah. Tapi kenapa dia tak letak ya? Dalam nahwu dia boleh hazah. Contoh kalau ngaji bab tashilun nail al-amani karangan Syekh Ahmad Al-Fatani yang syarah Awamil Jurjani tu, dia ada bahas bila ya mutakallim jadi mudhafun ilaih bila dalam bab munada boleh hazah ke tak? Contoh ya rabbi, ya belakang rabbi tu boleh hazah tak? Boleh hazah. Asalnya ada ya rabbi, boleh hazah, boleh tak hazah. Jadi sini boleh hazah, boleh. Ni rasam Quran nak buat gitu, lantak dia. Jadi macam mana kita tahu dia ya? Sebab ain tu baris bawah. Tu harakat munasabah sebelum ya. Jadi asalnya yaumu yad'u da'iyu, asal gitu lah. Tapi dia tak letak gitu sebab dia ilmu rasam dia gitu dah. Dia tanda ain di bawah tu merujuk kepada ada ya yang dihazah. Bukan maksudnya tu i'rab majrur, bukan. Sebab lepas fi'il mana aku i'rab majrur? Lepas fi'il mesti ada fa'il. Fa'il tu musnad ilaih. Yang kita belajar dah itu, isim tu antaranya musnad ilaih. Musnad ilaih, fa'il dan mubtada. Tu surah Al-Qamar ayat 6. Wa muhti'ina ilad da'. Sama juga. Asal ilad da'i. Asal gitu. Muhti'ina, mereka yang bersegera ilad da', kepada seruan itu. Habis. Syahid dia pada ad-da'. Ayat surah Al-Qamar juga ayat 8. Wa tadhharu, dan zahirlah fihi, padanya, pada isim al-ismil ladzi akhiruhu ya'un lazimah. Di zahir ia padanya pada isim yang akhirnya dia tu. Zahir fa'il. Al-fathatu, oleh fathah. Kalau fathah di zahir. Contoh i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Dia bukannya muqaddarah. Sebab apa fathah boleh zahir? Li khiffatil fathah, kerana ringan oleh fathah tersebut. Ringan yakni di sisi lidah Arab. Di sisi lidah Arab. Dia pun buat mari contohlah mansub tu. Nahwu ay wa mithalu dzalika. Bermula contoh demikian itu, nahwu contohnya ajibu da'iyallahi. Sahutlah oleh mereka itu da'iyallahi, akan seruan Allah Ta'ala. Surah Al-Ahqaf ayat 31. Jadi da'iya i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Tak payah muqaddarah. Wis. Wa tuqaddaru, selesai. Tu yang ketiga. Yang keempat pula, wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli, dan ditakdirkan akan dhammah dan juga fathah. Dhammah dan fathah fil fi'li, pada fi'il jar majrur, sifat al mudhari'i, yang mudhari'. Okey, soalan, kenapa disebut fi'lul mudhari'? Mudhari' tu asal bahasa Arab maksudnya musyabahah, serupa. Kenapa disebut serupa? Kerana fi'lul mudhari' serupa dengan isim.
Serupa dengan isim dari sudut baris, dari sudut perletakan baris. Perletakan baris. Contoh, dia buat contoh. Yadribu. Isim dia daribun. Yadribu. Okey, ya baris atas, dad baris atas. Daribun tu dengan yadribu. Kalau kita buat yadribu daribun. Okey, dad pada isim tu baris atas. Ya pada fi'il mudhari' baris atas juga. Lepas tu yadribu, dad pada fi'il mati. Alif pada fi'il alif pada isim mati. Yadribu, ri baris bawah. Daribun, ri baris bawah juga. Jadi sebab tu dia panggil fi'ilul mudhari'. Mudhari' asalnya musyabahah, ai musyahabatuhu lil ismi. Persamaannya fi'il tersebut iaitu fi'il mudhari' dengan isim. Itu rahsia dia kenapa disebut fi'ilul mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia ada dua makna lah. Satu makna hal, satu makna istiqbal. Hal ni makna sekarang, istiqbal akan datang. Istiqbal tu ada dua. Istiqbal yang terdekat dia bubuh sin, istiqbal yang paling jauh saufa. Kalau dia tak letak sin dengan saufa, boleh dua-dua lah. Boleh sama ada dengan makna hal dengan makna mustaqbal, boleh berlaku. Kalau tak bubuh sin dengan saufa. Tapi kalau bubuh sin dengan saufa lebih jelas lah. Makna mustaqbal tu hak mana satu. Kemudian dia kata, jadi kalau untuk fi'il mudhari' sifat lagi al-mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal. Mu'tal ni maksud apa dia? Haraf illat di belakang fi'il. Contoh yakhsha, alif belakang fi'il. Yarmi, ya belakang. Yad'u, tu waw belakang. Jadi hak tu ketika dia marfu', ketika dia contoh kita kata ketika dia marfu', contoh kita buat khabar. Zaidun yakhsha. Bermula Zaid itu takut ia. Jadi yakhsha i'rab macam mana? I'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Qadarah juga. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Sebab yakhsha alif maksurah. Tu Kalau yarmi ya. Yarmi ya, maka lithiqal. Yarmi kan ya lithiqal. Yad'u waw lithiqal juga. Waw tu lithiqal juga. Contoh Zaidun yad'u. Jadi yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha athiqal. Kerana waw juga tidak boleh terima baris depan dan baris bawah, hanya boleh terima baris atas. Dia adik-beradik je. Selesai. Jadi contoh tu Zaidun yakhsha. Kalau untuk dia kata apa? Mana tadi? Sama juga fathah. Fathah sama juga Zaidun yakhsha. Yakhsha alif belakang. Jadi dhammah muqaddarah juga. Sebab alif kan tak terima baris. Jadi alif tak terima baris, maka dhammah dengan fathah pun muqaddarah. Dah baris bawah tak ada pun. Baris bawah bukan ada pada fi'il. Jadi tak timbullah kasrah muqaddarah. Sebab fi'il tidak ada kasrah. Fi'il hanya ada sukun saja. Ganti pada kasrah tu dah. Kasrah tidak ada pada fi'il. Ada je fi'il yang kasrah. Qalatil yahudu. Hak tu kasrah aridah. Kasrah bukan asal, kasrah mendatang. Mendatang tu sebab dia nak iltiqa'us sakinain, untuk mencegah dua huruf yang bertemu dua mati. Jadi kalau nak baca wasal, nak baca sambung, kalau kita matikan ta, nak baca macam mana? Qalat al-yahud. Tak jadi wasal gitu, dia akan jadi wakaf. Jadi waqalatil yahudu. Jadi alif ta yang baris bawah tu dia panggil ta dia panggil kasrah aridah. Kasrah yang mendatang, bukan kasrah asal. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa tuqaddaru dhammatul faqat. Wa tuqaddaru ad-dhammatu faqad. Jadi sekarang ni fi'il mudhari' al-mu'tal, kita boleh dhabit situ al-mu'tal yang alif saja. Sebab selepas ni dia nak bagi mu'tal yang waw dan ya. Mu'tal yang alif saja ditakdirkan ataupun dimuqaddarahkan bila baris dhammah dengan fathah. Hak ni lepas ni dia buat mari fi'il mudhari' yang mu'tal waw dan ya. Dia sebut wa tuqaddaru dhammatu faqat, dan ditakdirkan akan naik fa'il dhammah
Dhammah dengan makna dunal fathah, bukan fathah. Sebab apa bukan fathah? Kerana ya dan waw boleh terima baris fathah. Kerana ya dan waw boleh terima baris fathah. Contoh kita buat ya. Contoh apa? Contoh kita kata lan yarmiya. Contoh, lan tu harah nasab. Lan yarmiya. Jadi bila yarmiya mansub fathah zahirah. Fathah zahirah. Dia hanya muqaddarah bila dhammah sahaja. Contohnya Zaidun yarmi. Tu yarmi muqaddarah sebab dia khabar. Khabar ni marfu' bi dhammah. Marfu' bi dhammah. Fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il sifat yang mudhari' al-mu'talli, yang mu'tal, yang ada huruf akhirnya huruf illah, tetapi bil wawi. Mu'tal ta'alluq pada ba. Mu'tal bil wawi, jar majrur dengan waw. Ataf wa bil ya'i, dan dengan ya. Maka hak ni muqaddarahnya dhammah saja. Adapun fathah dia zahirah. Kasrah tak ada lah. Tu. Nahwu contohnya wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu. Nahwu yad'u wa yarmi. Yad'u contoh bagi waw, yarmi contoh bagi ya. Yarmi maksud lempar, yad'u maksud berdoa boleh. Doa lah biasanya, mengajak boleh. Wa tadhharul fathatu, wa tadhharul fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil waw wal ya. Sama. Dan zahirlah fa'il oleh fathah, yakni fathah pada fi'il mudhari' yang mu'tal waw dan ya. Boleh dia zahir. Contoh, nahwu lan yad'uwa wa lan yarmiya. Tu amil nasab. Tidak sama sekali mengajak ia oleh dia, tidak sama sekali melempar ia oleh dia. Jadi yarmiya i'rab fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Besar. Wal jazmu fi thalathati bil hafi. Dan bermula jazam itu fi thalathati. Fi thalathati, fi ta'alluq suatu mahzuf hal. Atas mazhab si bawah lah, yang boleh buat sahib halnya mubtada. Jazam dalam keadaan jazam tu pada tiga, al af'alis thalathatil mu'tallati. Thalathah tu bukan tiga menatang apa tiga tu. Al af'alis thalathatil mu'tallati, fi'il yang tiga yang mu'tal, iaitu fi'il yang mu'tal dengan waw, dengan alif, dengan ya. Tiga-tiga fi'il yang mu'tal dengan alif waw ya, kalau jazam maka i'rab dia bil hadfi, sabitun khabar. Sabit ya bil hadfi. Hazaf apa? Hadfi harfil illah. Hazaf haraf illah. Haraf illah apa dia? Alif waw ya. Hazaf tu. Contoh kita datangkan amil jazam. Contoh lam. Lam yad'u. Jadi waw tu tak ada. Lam yad'u tak ada waw. Lam yakhsha, alif maksurah tak ada. Lam apa tadi? Lam yarmi, ya tak ada. Jadi i'rab dia fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ataupun kita nak direct lalu hadful ya atau hadful waw ataupun hadful alif boleh laku. Selesailah bab muqaddarah. Habis dah bab muqaddarah. Kira i'rab zahirah boleh reti dah, i'rab muqaddarah boleh reti dah. Sekarang nak masuk fasal yang payah sikit. Dia panggil al-ismul ladzi la yansarif. Faslun, hadha faslun, bermula ini satu fasal. Fasal berkenaan dengan al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak terima yang sarif. Yang sarif ni tidak terima tanwin, tidak terima baris bawah. Kecuali apa dulu kita sebut? Kecuali kalau masuk alif lam dan kalau jadi mudhaf. Tu dia tidak jadi mamnu' minas sarf. Dia tidak jadi mamnu' minas sarf. Okey, al-ismul ladzi la yansarif, bila yang berlakunya iaitu ketika dia berada pada, contohnya pada mahal majrur. Majrur. Maka dia akan baris fathah, dia tidak akan baris kasrah. Contoh kita kata fi mawadhi'a. Bukan fi mawadhi'in,
Sebab apa mawadi'ah? Sebab dia isim mamnu' min as-sarf. Apa dia punya ilat dia? Sekali akan datanglah kita belajar. Tu contoh. Ataupun kita kata al-ismul ladzi la yansarif juga menunjukkan dia tidak boleh tanwin. Tak akan boleh tanwin. Contoh, qalat Aisyatu. Tak ada qalat Aisyatun, tak ada. Sebab Aisyatu mamnu' min as-sarf, iaitu alamiah dan ta muannatsah. Jadi Aisyatu sampai ke kiamat. Tak ada Aisyatun, tak ada. Okey, dia pun sebut al-ismul ladzi la yansarifu, bermula isim sifat yang mana la yansarifu. La yansarifu dhamir mustatir dia kena kepada alladzi. Tidak yang sarif. Tidak yang sarif ni maksud dia tidak terima tanwin, tidak terima baris bawah. Kecuali dua benda tadi kita sebut, masuk alif lam ataupun dia jadi mudhaf. Hak tu jadi lain. Ma khabar. Ismul ladzi la yansarif ni ialah ma barang. Fihi padanya, pada barang tu illatani, dua illah. Illatani i'rab mubtada muakhar. Fihi ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Jumlah tu silah ma. Ma fihi illatan. Ma ni kena pada isim. Isim yang pada isim tu ada dua illah, dua sebab. Kalau dalam kitab lain dia tambah lagi illatani far'iyatani. Dua illah yang furu' cabang. Dua illah yang cabang, yang dua cabang. Okey. Min ilali tis'in. Tengok. Ilalin jamak taksir. Kaedahnya kullu jam'in muannathun. Setiap jamak yang ni jamak taksir muannas, tiba-tiba tis'in muzakkar. Sebab kita sebut tadi adat dengan ma'dud kalau 3 sampai 9 kena berbeza. Kalau ma'dud dia muzakkar, muannas dia akan jadi muannas. Kalau ma'dud dia muannas, maka dia punya adat dia akan jadi muzakkar. Jadi sekarang ni ilalin ni muannas, maka adat dia muzakkar. Begitu. Jadi dia ada 9. Au ataf ataupun au wahidatun. Wahidatun ni ataf pada kata ma fihi illatan. Ataupun wahidatun ay illatun wahidatun. Ataf pada illatan tak apa. Ay ma fihi illatun wahidatun. Isim yang padanya ada satu illah saja, tapi sifat taqumu maqamal illataini. Tetapi menempati ia satu illah tu pada tempat dua illah. Dia satu je sebab dia, tapi dia menempati dua. Jadi isim alladzi la yansarif ni dia kena ada dua sebab yang menyebabkan dia menjadi al-ismul ladzi la yansarif. Tapi bukan dua, tak semesti dua. Kadang-kadang ada satu je sebab, tapi dia menempati dua illah. Okey, itu secara umum dulu. Habis itu takrif al-ismul ladzi la yansarif. Kemudian dia pun sebut apa illah yang 9 tu, apa sebab-sebab 9 sebab yang boleh jadi al-ismul ladzi la yansarif. Dia pun sebut wal ilalu tis'u, dan bermula ilah sifat yang 9 itu. Al-ilalu mubtada, waw tu istinah lah, at-tis'u sifat. Ilah yang 9 itu hiya tu dhamiru faslin, dhamir untuk memisahkan antara mubtada dan khabar. Ialah al-jam'u. Pertamanya jamak. Jamak sini bukan jamak apa? Jamak dia panggil sirah muntahal jumu'. Bukan jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim, bukan. Dia panggil siratu muntahal jumu'. Ataupun bahasa kitanya jamak atas jamak. Jamak atas jamak. Siratu muntahal jumu'. Sekali dia bakal bagi alamat lah, kita tak teranglah sini. Sekali dia bagi alamat. Itu pertama. Kemudian wa waznu ataf, wa waznul fi'li, dan wazan fi'il. Maksudnya isim itu dia macam fi'il wazan dia. Contoh Ahmad. Ahmad tu wazan fi'il apa dia? Af'al. Af'ala lah. Ahmada af'ala. Sama macam fi'il. Wazan fi'il dua. Ataupun nama Yazid. Yazid sama dengan fi'il tak? Sama, fi'il mudhari'. Yazidu. Tapi ni nama orang Yazid. Jadi dia mamnu' min as-sarf, illah yang pertama. Okey, selesai. Yang ketiga wal adlu. Wal adlu ni gubahan. Gubahan dia biasanya ada lah nombor 1 sampai 10. Contoh
Contoh thulatha wa ruba'. Thulatha tu asal thalathatun, tiba-tiba thulath. Ruba' asalnya arba'atun, tiba-tiba ruba'. Dan adlu ni pula, al-adlu ni pula ada secara tahqiqat dan takdiran. Itu akan datang. Okey. Selesai yang ketiga. Yang keempat, wat ta'nitsu, dan ta'nits muannas lah. Muannas ni pula ada 3. Muannas secara lafaz. Mana? Bukan. Muannas dengan sebab ta marbutah. Contoh nama lelaki Talhatu. Dia bukan muannas tapi lafaz tu muannas sebab ada ta marbutah. Ataupun dia panggil muannas secara makna. Muannas secara makna. Ataupun yang ketiga, muannas dengan sebab ada alif. Ada alif apa dia? Macam tadi, contoh hubla. Tu lagi akan datanglah alif apa tu? Alif pula ada alif dia panggil apa? Dia panggil alifut ta'nits dengan alifun mamdudah. Tu lagi ya. Alifut ta'nits dengan alifun mamdudah. Alifun mamdudah contoh hamra. Mamdudah lah, panjang. Macam isim mamdud lah, alif dia panjang. Kalau apa nama tu alifut ta'nits yang macam hubla tu, alif dia macam tu. Tu saya akan datang. Maksudnya muannas. Okey. Wat ta'rifu, dan ta'rif. Ta'rif sini makna ma'rifah isim alam sahaja. Ma'rifah isim alam sahaja. Wat tarkibu, dan tarkib. Tarkib sini maksudnya tarkib mazji. Tarkib ni ada banyak kalau mengaji nahwu. Tarkib isnadi, tarkib mazji, tarkib isnadi. Tarkib isnadi contoh fi'il fa'il, mubtada khabar. Mubtada tu musnad ilaih, khabar musnad. Fi'il tu musnad, fa'il musnad ilaih. Itu dia panggil tarkib, dia panggil tarkib isnadi. Ni tarkib mazji. Saya kita akan bagi takrif bila sampai bab dia. Contoh tarkib mazji, hadramaut. Ataupun bahasa kita sekarang ni mudahnya, tarkib mazji ni ialah dua nama yang digabungkan jadi satu. Contoh Kuala Lumpur, Kuala dengan Lumpur. Jadi tarkib mazji. Kuala tu lain, Lumpur tu lain, kita jadikan dia satu nama. Itu tarkib mazji. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa tarkib abih wal alifu, dan alif. Alif sinilah yang akan disebut nanti alifut ta'nits. Alif muannas. Bukan. Wal alifu wan nunu. Itu satu itu sekali. Ni sebab kita punya kitab ni dia bubuh koma. Bukan. Wal alifu wan nunu sifat az-zaidatani. Alif nun yang ditambah di belakang. Contoh Uthman. Nama orang tapi ada belakangnya alif nun. Maka dia mamnu' min as-sarf. Tidak ada kita jumpa Uthmanun, tak ada. Uthmanan tak ada, Uthmanin lagi tak ada. Adanya Uthmanu, Uthmana sahaja. Lagi wal ujmatu, dan ujmah. Ujmah ni ajam. Ujmah ni ajam. Dia isim alam menurut orang ajam, dan orang Arab pun panggil dengan isim alam, maka dia akan jadi mamnu' min as-sarf. Contoh nama yang ajamiyah, contohnya Ibrahim. Sekali dia akan sebut nama-nama Nabi semuanya adalah ajamiyah kecuali 4 orang Nabi saja. Tu sekali ya. Wasifatu, dan sifat. Sifat ni sekali dia akan sebutlah sifat apa. Contoh kita sekarang ni kita kata warna. Warna tu sifat lah. Mabuk sifat. Sifat. Jadi sifat ni salah satu daripada illah kan kita kata mamnu' min as-sarf, kena himpun dua ataupun satu yang menepati dua. Okey. Habis selesai. Itu 9. Yajma'uha qaulu sya'ir. Qaulu sya'iri bukan syairu. Kalau kita sebut syairu silap. Tu sya'iri, sya'iri mudhaf ilaih. Qaulu fa'il. Ha mudhaf maf'ul bih. Yajma'u fa'il. Menghimpunlah akan dia akan al-ilalat tis'ah ni oleh perkataan syair ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Boleh apa ni? Boleh buat wirid. Wirid apa? Wirid mamnu' min as-sarf. Dia ada kitab khusus.
Al-ismul ladzi la yansarif ni satu kitab khusus. Cuma kita tak pernah cari PDF dia. Pernah tengok satu kitab boleh buat pasal al-ismul ladzi la yansarif. Tak heranlah sebab perkataan amma ba'du pun boleh buat satu kitab, apatah lagi al-ismul ladzi la yansarif. Ijma'. Ni tak payah buat makna ni, tak payah buat makna. Dia nak bagi formula je. Ijma' ni maksud jamak. Hak jamak tadi itulah. Wazin maknanya wazan fi'il. Adilan maksudnya al-adlu tadi. An-nith maksudnya muannats. Bi ma'rifatin makna isim alam. Rakib makna tarkib masjid. Wazid iaitu alif nun, tambahan alif nun. Ujmatan ujmah itulah apa? Ajam. Fal wasfu dan wasaf iaitu sifat. Qad kamula, sungguh telah sempurna ia. Habis. Maka dia pun hurai satu-satu. Fa dia panggil fa fasihah. Fa yang mentafsilkan dan memperincikan benda yang umum sebelumnya. Maka dia pun sebut fal jam'u. Maka bermula jamak tu, jamak apa ni? Sirah muntahal jumu'. Al jam'u mubtada. Syartu mubtada tsanin. Hu mudhafu ilaih ayyakuna ta'wil masdar jadi khabar bagi syartuhu, jumlah tu jadi khabar al-jam'u. Syartuhu bermula syaratnya, syarat jamak tu ayyakuna bahawa adalah ia jamak ala ay sabitan khabar. Sabit ia ala sighati muntahal jumu'i. Atas sirah ni ungkapan sirah tu lah. Muntahal jumu'. Kalau terjemah suti-suti, muntaha ni penghujung lah. Al-jumu' penghujung jamak. Jadi payah pembenda pula penghujung jamak tu. Jadi senang ceritanya dia pun buat sirah. Sirah apa muntahal jumu' tu? Wahya. Dan bermula dia sirah muntahal jumu' khabar. Sirah tu mafa'ila. Tu sirah dia. Tu wazan lah. Mafa'ila. Apa-apa isim yang mafa'ila maka hukum dia adalah mamnu' min as-sarf. Dan sirah muntahal jumu' ni lah salah satu daripada mamnu' min as-sarf yang hanya cukup satu illah. Yang hanya cukup satu illah menempati dua illah. Dia tidak perlu lagi kena gabung dengan sifat ke tarkib ke, tak ada. Tak payah. Nahwu wa mithalu dzalika. Bermula contoh demikian itu nahwu contohnya masajidah, mafa'ila wa darahima. Jadi soalan pula, mafa'ila darahima tak ada mim pun. Dalam kitab Mukhtasar Jiddan dia sebut, bila sebut mafa'ila dengan mafa'ila masuk sekali wazan fawa'ila. Kalau Alfiyah Ibnu Malik dia sebut sejelaslah 4 sirah. Fawa'ilu, mafa'ilu, 4 ni saja. Apa-apa isim yang ada 4 sirah ni ia mamnu' min as-sarf kalau tidak ada alif lam dan tidak jadi mudhaf. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Nahwu bih. Wa darahima, dirham. Masajida, masjid. Wa ghanaima, ghanimah, harta rampasan perang. Au ataf kepada mafa'ila. Siratu mafa'ila, kalau kita siratu mafa'ilin tak betul. Mafa'ilin kok mana ada jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih jadi mamnu' min as-sarf. Kita kata dah yang tertegah daripada mamnu' min as-sarf alif lam dan jadi mudhaf. Kalau mudhafun ilaih dia tetap mamnu' min as-sarf. Au mafa'ila ataupun sirah mafa'ila tambah ya saja. Nahwu contoh masabiha, pelita. Wa mahariba, mihrab. Masakina, miskin, orang-orang miskin. Itu. Tidak jumpa dalam Quran sekalipun masakinun, tak ada. Sebab apa? Dia mamnu' min as-sarf. Dia tak ada masakinin lagi, tak ada. Masakinan pun tak ada. Adanya masakinu, masakina. Wa hadhihi al-illatu. Dia pun sebutlah illah yang menempati dua illat. Wa hadhihi al-illatu, dan bermula ini illah. Hadhihi mubtada, al-illatu badal. Hiya dhamiru faslin, ialah khabar. Al-illatu ialah illah sifat. Al-ula yang satu, minal illataini, daripada dua illah
allataini, sifat al-illatain, yang mana dua illah itu kullu wahidatin, bermula setiap satu, kullu mubtada, wahidatin mudhafu ilaih, minhuma, daripada keduanya, kedua mana? Allataini. Tu aid dia. Tamna'us sarfa, tamna'u khabar kullu, yang mencegah ia kullu wahidan tu as-sarfa, akan saraf, yakni akan tanwin dan juga bagi bawah. Wahdaha ni hal, ay hala kauniha munfaridan. Ni kalau belajar nanti dalam bab hal ni asal nakirah, tiba-tiba ada ma'rifah, maka kena takdir. Contoh, la syarikalah, ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdah tu hal, takdirnya hala kaunillahi munfaridan, hal keadaan Allah itu esa. Itu wahdah tu hal. Kok mana hal makrifah? Kena takdir nakirah. Jadi illah jamak ni dia menempati dua illah, yang mana setiap satu daripada dua illah ini mencegahkan daripada tanwin dan baris bawah. Dia hanya cukup satu. Dia menempati dua illah. Wa taqumu, dan menempatilah ia hadhil illah ni, illah jamak ni, maqamal illataini, pada tempat dua illah, menempati dua illah. Jadi dia tidak perlu gabung dengan taknis ke, dengan sifat raya. Cukup sirah mafa'ilu, fawa'ilu, selesai. Wa amma tu illah pertama. Illah kedua, wa amma waznul fi'li, dan adapun bermula wazan fi'il. Waznu mubtada, al-fi'li mudhafu ilaih. Jawab tu khabar. Fal muradu, al-muradu mubtada. Mubtada khabar tu jumlah, jadi jumlah bagi khabar bagi waznu lah. Al-muradu mubtada lagi. Sehari imma ayyakuna tu jumlah tu jadi khabar murad, jumlah tu khabar waznu. Begitu Wazan fi'il tu fal muradu bihi, maka bermula perkara yang dikehendaki bihi, dengan dia, dengan waznil fi'li, dengan wazan fi'il. Apa maksud wazan fi'il? Imma, sama ada ayyakuna lismu ala waznin khassin bil fi'li, sama ada bahawa adalah isim, alismu itu isim yakun, isim itu ala ay thabitan khabar, sabit ia ala waznin, atas satu wazan yang sifat, khassin yang khusus ia wazan tu bil fi'li, dengan fi'il. Wazan fi'il maksudnya ialah pertamanya memang khusus wazan tu untuk fi'il saja. Contoh, kasyammara bitasydidil mimi ay hala kauni syammara, hal keadaan syammara itu makru'an, dibacakan akan dia bitasydidil mimi, dengan ditasydidkan min. Syammara ni asal fi'il dia makna khaffa, ringan, tapi syammara dia jadi isim. Dia jadi nama orang, nama hang apa dia? Syammara. Syammara ni wazan fi'il. Wazan fi'il apa dia? Fa'ala. Wazan fi'il fa'ala. Dia jadi ada satu illah daripada mamnu' min as-sarf. Tapi hak ni tidak boleh satu saja, dia kena dua. Dia kena gabung isim alam, baru boleh jadi mamnu' min as-sarf. Wa duriba, nama orang duriba. Nama apa dia? Duriba. Pelik. Nama duriba. Jadi dia apa nama tu? Dia ada salah satu daripada mamnu' min as-sarf. Illah mamnu' min as-sarf. Bil bina'i lil maf'uli, dengan bina bagi maf'ul. Dia panggil bina majhul lah. Kalau bahasa nahwu lainnya bina majhul. Sebab duriba ni dia hazaf naik, dia hazaf fa'il. Jadi benda yang maf'ul bih jadi naik fa'il, ganti pada fa'il. Tu dia panggil bina lil maf'ul. Wa talaqa, dan ataf kepada syammara, dan juga lafaz intalaqa. Nama orang intalaqa. Pelik nama intalaqa. Wazan fi'il infa'ala. Intalaqa kalau asal bahasa fi'ilnya intalaqa makna bertolak lah, bertolak, berpergian, tapi dia jadi nama orang, maka jadi mamnu' min as-sarf. Wa nahwihi, ataf kepada syammara, wa nahwihi lah bacanya, dan seumpama al-madhkur yang tersebut tadi, minal af'alil madhiyati, daripada fi'il sifat,
al-madiyati. Jadi min ni min bayan. Min ni untuk menerangkan nahwihi. Apa maksud nahwihi? Oh, min daripada al-af'ali, fi'il sifat, al-madiyati yang madhi sifat lagi, al-mabdu'ati yang dimulai akan fi'il itu bihamzatil wasli, dengan hamzah wasal. Hamzah wasal dia intalaqa tadi tu lah. Intalaqa, infa'ala, istaf'ala, nama orang. Istaghfara, nama orang. Nama saya istaghfara. Jadi istaghfara wazan fi'il. Alif hamzah wasal. Jadi semua tu kalau dia bergabung dengan isim alam, maka dia akan jadi mamnu' minas sarf. Idza summiya, idza summiya, apabila dinamakan bisyai'in, dengan sesuatu, min dzalika, dengan daripada demikian itu, dzalikal madhkur lah, demikian yang tersebut daripada fi'il tadi. Tu dia punya syarat muakhar. Dia kan ada syarat jawab. Ni syarat letak belakang. Jadi murad dengan wazan fi'il tu ialah hak tadi itulah, wazan yang khas bagi fi'il seperti syammara, duriba, ataupun fi'il madhi yang dimulakan dengan hamzah wasal bila dinamakan sesuatu daripada wazan-wazan tersebut, maka orang tersebut, lafaz tersebut akan jadi salah satu daripada illah mamnu' minas sarf. Tu satu. Au ataf kepada yakuna lismu, ataupun au yakuna bukan yakunu, sebab dia ataf kepada yakuna. Au yakuna fi awwalihi ziyadatun tu isim yakun muakhar, fi awwalihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar yakun muqaddam. Adalah fi awwalihi, pada awalnya, awal isim, ziyadatun ada penambahan. Penambahan apa ni? Kaziyadatil fi'li, ay wa dzalika ziyadatu thabitun kaziyadatil fi'li, seperti tambahan fi'il. Apa maksud tambahan fi'il? Yakni tambahan fi'il mudhari' anaitu, alif nun ya ta, af'alu, naf'alu, taf'alu, yaf'alu. Ya ta alif nun, simbol ya anaitu yang kita telah lalu. Anaitu, na'aitu, boleh lakar lah. Jadi kalau ada isim yang ada tambahan alif hamzah qat'i, hamzatul qat'i depan, ya depan, ta depan, nun depan, dia pun juga wazan fi'il. Contoh wahwa, wahwa, dan bermula dia kaunuhu fi awwalihi ziyadatun tu musyarikun, bersamaan ia lil fi'li, akan fi'il. Lil fi'li, al fi'li itu maf'ulun bih bagi musyarikun, lam tu zaidah dia panggil. Fi sama tu fi waznihi, ni wajah syabah dia. Fi waznihi, fi waznil fi'li, pada wazan fi'il. Sama isim tu. Contoh ka ahmada, baca ahmada bukan ahmadi. Tu kita sebut ahmadi, salah lah. Ka ahmada sebab dia mamnu' minas sarf. Ahmada mana? Tambah hamzatul qat'i. Mana wazan dia? Af'ala. Wazan fi'il rubai, jenis thulathi mazid. Kalau mengaji sarah lah, thulathi mazid yang tambah satu huruf, iaitu hamzatul qat'i depan. Af'alu. Itu kalau fi'il madhi kan, ni fi'il mudhari'. Silap. Hari fi'il mudhari', fi'il mudhari' mana dia thulathi, cuma tambah alif. Biasanya af'alu af'alu. Af'alu bukan af'ala, af'alu. Aku membuat. Af'alu ana. Jadi ahmadu sama, maka dia mamnu' minas sarf. Wa yazida, yazid. Mari mana-mana yazid, zada yazidu, ada fi'il tersebut, ada tambah ya depan, maka dia sama macam fi'il. Wa taghlibu, wa taghliba, baca yazida wa taghliba, ataf belaka pada ahmada. Nama orang taghliba, ada ta di belakang, di depan. Wa narjisa, dan ada nun di depan. Semua tu kalau nama belaka, maka termasuklah dalam mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarfi. Habis, selesai bahagian wazan fi'il. Mana wazan fi'il ada dua. Pertamanya wazan yang khas untuk fi'il. Wazan yang khas untuk fi'il, apa-apalah wazan fi'il, fa'ala ka, infa'ala ka, istaf'ala ka, apa-apa wazan fi'il.
Yang kedua, nama tersebut ada tambahan fi'il, iaitu ana itu. Ada alif depan dia, nun depan dia, ya depan dia, ta depan dia. Maka dia dipanggil juga sebagai wazan fi'il. Fi'il mana yang diserupa tu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Selesai, habis yang kedua. Yang ketiga, wa ammal adlu, dan adapun bermula al-adlu, gubahan, rubahan, fahuwa, maka bermula dia al-adlu tu khabar. Khurujul ismi, khuruju kita khuruji, salah, dia khabar bagi huwa, jumlah tu jadi khabar al-adlu. Khurujul ismi, al-ismi mudhafu ilaih, ialah keluarnya oleh nama an, nama tertentu, an siratihi, daripada sirahnya, sirah isim al-asliyati, sifat bagi sirah yang asal. Sirah asalnya begini, tiba-tiba jadi lain. Ya, okey. Yang sirah rubah ni pula ada dua, sama ada tahqiqan atau takdiran. Dia buat mari tahqiqan dulu. Imma tahqiqan. Tahqiqan bermakna muhaqqaqan. Apa maksud muhaqqaqan ni? Muhaqqaqan ni maksudnya dia nampak secara jelas pada perkataan itu gubahan tersebut. Berubahnya perkataan tu nampak secara jelas, tanpa perlu fikir, tanpa perlu tilik dengan kepala otak, memang jelas nampak berubah. Tu tahqiqan. Gitu ya. Nampak macam seram tahqiqan tu. Rupanya yang nampak secara jelas di lafaz tersebut, dia panggil tahqiqan. Al-adlu tahqiqan. Contoh, ka'uhada. Ka'uhada wa mauhada. Itu gubahan daripada mana? Ahadun ataupun wahid. Asalnya wahidun, satu, tiba-tiba jadi uhada, mauhada. Dua wazan ni. Dua wazan ni lah, uhada dengan mauhada. Uhada dengan mauhada. Di atas wazan fu'al dengan maf'al. Fu'al dengan maf'al. Lepas tu dia pun sebut wa thuna'a wa mathna. Sama. Fu'ala maf'al, thuna'a mathna, wa thulatha, tiga. Asalnya thaniyah tadi tu, ithnain ataupun thaniyah, tiba-tiba thuna'a. Wa thulatha wa mathlatha. Fu'al maf'al, thulath mathalath. Wa ruba'a wa marba'a. Sama lah Fu'al dengan maf'al, ruba' marba'. Wa hakadha, dan begitulah ilal asharati, pada 10. Buat sendiri. Khumasa makhmas, sudasa masdas, suba'a masba', thumana mathman, tusa'a matsa', usyara ma'syar. Gitu sampai 10. Tu semua dia panggil al-adlu tahqiq. Makna tahqiqnya ialah perubahan berlaku daripada asal. Okey. Fa aslu jaa al-qaumu. Okey, yang kata al-adlu ni yang mana uhada ataupun mauhada tadi tu. Tu untuk apa tu? Dia isim adad, isim bilangan yang menunjukkan mukarrarah, yang berulang-ulang. Contoh, jaa uhada. Contohlah. Ataupun jaa al-qaumu uhada. Telah datang oleh satu kaum tu uhada. Uhada maksudnya ahadan ba'da ahadin ataupun wahidan, seorang-seorang. Tu maksud dia. Seorang-seorang tu mana mukarrarah, dia berulang. Seorang masuk, bukan masuk serentak. Tu maka dia pun sebut contoh dia, belum lagi. Fa innaha, maka sesungguhnya al-amthilah, contoh-contoh yang disebut tadi itulah khabar ma'dulatun, khabar inna, dipindahkan, diubahkan akan dia, akan contoh tadi, an al-fadhil adadi, daripada lafaz-lafaz bilangan, al-usulil mukarrarati, lafaz-lafaz bilangan yang asal, yang di mukarrarah, yang diulang-ulang. Contoh kita kata, maka disebut fa aslu ja'al qaumu uhada, maka bermula asal perkataan ja'al qaumu uhada, telah datanglah oleh kaum itu uhada. Apa maksud uhada? Ja'u wahidan, datanglah oleh kaum itu seorang demi seorang. Itu maksud kalau al-adlu pada isim adad, seorang demi seorang, dua orang demi dua orang. Mathna wa thulatha wa ruba', dua, tiga, empat.
Gitu. Wa aslu ja'al qaumu mathna. Bermula asal perkataan telah datang oleh kaum itu mathna. Apa maksud dia? Ai ja'u ithnaini. Telah datanglah oleh kaum tersebut dua orang. Itu maksud dia. Wa kadzal baqi. Begitulah. Wa kadza ai wa kadzal madhkur al baqi. Al baqi itu mubtada muakhar, kadza ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Zatu taqdir dia punya silah, ada taqdir dia punya musyar ilaih lah. Ai wa kadzal madhkuri al-baqi. Baqi daripada 3, 4, 5, 6 sampai 10. Wa imma, habis tahqiq. Yang kedua, wa imma tahqiqan, dan sama ada juga tahqiqan. Tahqiqan secara takdiran. Apa maksud takdiran? Tak nampak perubahan tersebut pada zahir lafaz, melainkan kena renung, kena tengok betul-betul. Oh, memang berlaku al-adlu. Jadi takdiran ni maksudnya tidak berlaku pada lafaz secara zahir, melainkan kena tenung, melainkan kena mikir. Biasanya dia masuk sekali dengan isim alam lah. Senang ceritanya. Contoh, kal a'lami. A'lam ni jamak taksir bagi isim alam. Alamun, alamani, a'lam. Isim alam. Sifat allati, yang mana isim alam tu ala wazni fu'al, atas wazan fu'al. Jadi dia kena ada pada isim alam atas wazan fu'al, baru dia jadi al-adlu. Jadi zahir dia tak nampak al-adlu daripada mana. Oh, dia kena tilik, ini isim alam ni, baru dia faham ni al-adlu. Lagi pula wazan fu'al, baru dia faham kata itu al-adlu. Kalau dia tengok zahir lafaz, contoh nama-nama orang lah yang atas wazan fu'al, tak apa nak nampak mana dia asal pada mana. Tapi bila tilik, oh dia ni isi alang, lagi pula wazan fu'al, baru dia nampak itu al-adlu. Al-adlu daripada mana? Okey, contoh ka'umara. Contoh Umar, nama orang. Wazufara, nama orang. Wazuhala, nama orang. Asal Umara, Zufara, Zuhal ni asalnya fa'il, amir, zahil, wafir. Apa dia? Zafir, tu asal dia. Kemudian jadi nama orang atas wazan fu'al, Umar, Zufar, Zuhal. Oh, dia tengok baru betul kata hak tu al-adlu. Sebab asalnya nama orang ni isim fa'il, wazannya isim fa'il. Tapi tiba-tiba ni Umar, tiba-tiba dia jadi mamnu' min as-sarf sebab isim alam dan al-adlu. Tapi zahir lafaz tak nampak macam al-adlu. Tapi bila tilik tengok, oh ni nama orang. Nama orang biasanya atas wazan fa'ilun, amirun, zafirun, zahilun. Tetapi jadi Umar atas wazan fu'al, Zufar, Zuhal, maka jadi mamnu' min as-sarf. Tu. Oh, dia pusing jauh. Fa innaha, maka sesungguhnya al-madhkurah lah yang tersebut daripada contoh tadi tu, lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarfi, tatkala didengarkan akan dia, akan contoh-contoh tadi, mamnu'atan, hal keadaan ditegahkan minas sarfi. Mamnu'atan tu hal bagi dhamir mustatir sumi'an, hal keadaan ditegahkan dia, ditegahkan Umar, Zufar, Zuhal tadi minas sarfi, daripada saraf. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi wa laysa fiha, dan tidak ada padanya pada al-amthilah al-madhkurah, pada contoh-contoh yang tersebut tadi tidak ada isim laisa, illatun, illah sifat, zahiratun, yang zahir ia illah itu, ghairul alamiyati, yang selain daripada alamiah. Tak nampak secara jelas pada lafaz tersebut illah yang zahir selain pada alamiah. Kalau masuk alamiah, bila difikir-fikir, oh ni alamiah, baru tahu. Tapi kalau selain daripada alamiah, tak ada illah yang zahir, maka qaddaru fiha al-adla, maka mentakdirlah oleh ulama padanya, pada amsilah tadi, contoh-contoh tadi, maf'ulun bih, al-adla, akan rubah daripada mana? Daripada wazan fa'il. Umar, amir, Zufar, zafir, Zuhal, zahil. Tu boleh tengok dalam hasyiah Syekh Abdullah Harari lah, dia sebut asal tu. Jadi ulama takdir saja dia ni gubahan daripada sesuatu juga. Sebab kalau kita tak tengok, tak tilik dari sudut alamiah tu, kita tak tahu dia tu al-adlu. Bila kita tengok alamiah, baru kita faham dia itu ada al-adlu, ada gubahan daripada satu lafaz yang lain.
Maka ulama takdirlah lafaz apa yang diubah tu daripada mana? Oh, daripada wazan fa'il. Zafir, zahil, amir. Habis. Tu dia sebut dah tu. Dia sebut dah. Wa annaha, dan bahwasanya al-amthilah al-madhkurah tu, wa annaha situ. Wa annaha wa annaha tak apalah. Kalau wa innaha pun boleh. Kalau wa annaha pun boleh. Ma'dulatun, digubahkan, dirubahkan akan dia akan tadi itulah Umar Zufa Zuhatu an Amirin, daripada Amir, Zafirin, wa an Zahilin. Jadi daripada Amir, semua wazan fa'il belaka. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Amirun, Zafirun, Zahilun. Jadi nama orang ubah jadi wazan fu'al pula, maka dia jadi mamnu' min as-sarf. Tapi secara dia jadi mamnu' min as-sarf dari sudut isim alam, dari pula al-adlu dengan wazan fu'al. Ni wazan yang tertentu Jadi tak nak ubah saja tu. Bukan boleh kata boleh ke ubah hak lain, tak boleh. Dah tentu dah. Yang terakhir untuk malam ni, wa ammat ta'nithu, dan tak boleh akhir juga tu, kena separuh je. Sebab ta'nith ni panjang sikit. Wa ammat ta'nithu, dan adapun bermula ta'nith. Ta'nith ni muannas lah senang ceritanya. Ta'nith ni masdar annatha yu'annithu ta'nithan, wa huwa mu'annithun wa dhaka mu'annathun. Jadi muannas ni isim yang ditaknifkan. Fahuwa, maka bermula dia taknithu ala ai sabitun, sabit ia ala thalathati aqsamin, atas 3 bahagian. Apa 3 bahagian tu? Badal taknithun bil alifi, taknith dengan alif. Alif apa dia? Sekali dia akan bahas alif apa dia? Alif mamdudah dengan alif maksurah. Tu contoh bawah tu dia sebut adalah kahubla wa marda wa dhikra. Tu contoh alif maksurah. Kalau mamdudah ada hamzah, senang cerita. Sahra, Hamra, Zakaria. Lagi pula dia tu mana tadi? Fatta'nithu bil alif, wa ta'nithun bitta'i, dan muannas dengan ta. Dia ada muannas secara lafaz, muannas secara makna. Muannas secara makna maksudnya makna dia muannas. Contoh dia perempuan, jantina perempuan. Tu walaupun dia tidak ada ta marbutah nama dia, tapi dia tetap muannas. Contoh nama muannasnya, contohlah kita kata Aina ke, contohnya nama perempuan namanya Aina, dia muannas walaupun tidak ada ta marbutah, dia panggil muannas makna. Tu muannas ni, muannas dengan ta, makna muannas secara lafaz. Contoh Talhatu, nama orang lelaki tapi dia muannas pada lafaz, bukan muannas pada makna sebab dia lelaki. Wa ta'nithun bil makna, dan ta'nith pada makna. Contoh nama orang perempuan walaupun dia tidak ada ta marbutah. Maka dia pun hurai satu-satu. Fata'nithu bil alifi, maka bermula ta'nith bil alifi jar majrur, dengan alif itu khabar. Yamna'us sarfa, mencegah ia ta'nith dengan alif itu as-sarfa, akan saraf. Maksud saraf dia tak boleh terima tanwin, tidak boleh bagi bawah mutlaqan. Mutlaqan ni kena tulis mutlaqan ni ada 6. Sama ada nakirah, satu. Contoh nakirah hubla, contoh. Mutlaq contoh. Ni contoh mutlaqan. Yang kedua ma'rifah. Kalau ma'rifah contohnya Zakaria, yang ada hamzah. Itu contoh ma'rifah. Yang ketiga mufrad, lafaz mufrad. Contohnya tadi tu hubla ataupun Zakaria, mufrad tu. Yang keempat jamak. Jamak ni contoh marda. Marda orang-orang sakit. Kalau maridun orang sakit. Yang kelima isim. Contoh asma, nama orang. Asma. Yang terakhir sifat. Contoh hamra, merah. Jadi mutlaqan tu yakni sama ada nakirah ke, ma'rifah ke, mufrad ke, jamak ke, isim ke, sifat ke, maka dia tu mamnu' min as-sarf kalau ta'nits dengan alif. Kalau ta'nits dengan alif, alif tu umumlah alif mamdudah dengan alif maksurah, maka dia pun hurai sawaun kanatil alifu maksuratan
sama ada adalah alif, al-alifu isim kana, sama ada alif itu khabar kana, maqsuratan, maksurah. Maksurah. Sebab apa maksurah? Karena dia tidak boleh panjang baca dia. Kahubla ay wadhalika kaunuha al-alifa al-maksurah tu, wadhalika kaunul alifi maksuratan tu sabitun kahubla, seperti hubla, orang mengandung. Wa marda, jamak, contoh jamak. Wa dhikra, au mamdudatan, ataupun atau kepada maksuratan, ataupun mamdudah. Mamdudah ni senang cerita, belakang tu ada alif hamzah. Ka sahra, sahra, padang tu, padang apa, dekat padang pasir. Wa hamra, dan hamra. Okey, sahra tu contoh isim, hamra contoh sifat. Hamra tu merah lah. Wa zakariya, tu contoh makrifah. Wa asya'a, tu contoh nakirah. Nakirah yang alif mamdudah. Habis, selesai. Tu contoh muannats dengan alif. Jadi muannats dengan alif ini, dia pun sebut wa hadhil illatu tsaniyatu minal illataini allataini. Wa hadhihi, dan bermula ini mubtada, al illatu bada, ini illah yang sifat, al-tsaniyatu yang kedua. Ni yang kedua lah. Hak pertama tadi sirah muntaha al-jumu', ni yang kedua. Minal illataini, daripada dua illah sifat, allataini yang mana dua-dua itu, kullu mubtada, bermula setiap, wahidatin setiap satu, minhuma daripada kedua illah itu, khabar kullu, tamna'us sarfa, mencegah ia kullu wahidah minhuma tu as-sarfa, akan sorof, iaitu tanwin dan juga bari bawah. Wahdaha ay hala kauniha munfaridan. Jadi ni illah kedua yang tidak perlu kepada dua illah untuk jadi mamnu' minas sarf. Satu saja, iaitu alif mamdudah, alif maksurah, selesai. Jadi hubla ni tidak tunggu dia tu kena gabung dengan sifat ke, kena gabung dengan isim alam ke, tak payah. Semata-mata dia alif belakang itu, maka dia mamnu' minas sarf. Fataqumu maqamal illataini, maka menempatilah ia hadhil illah maqamal illataini, pada tempat dua illah. Pada tempat dua illah, dua sebab yang menjadi mamnu' minas sarf. Selesai. Mana? Fataqumu, sebab dia dhamir mustatir kembali kepada al-illatul wahidah. Hadhil illah. Hadhihi al-illah. Dia dhamir mustalari. Apa contoh apa contoh ni kita letak maf'ulun bih dulu. Contoh kita kata jalasat, bukan qara'at al-kitaba al-fatimatu. Okey, telah membaca akan kitab itu oleh Fatimah. Kita boleh buat begini, qara'a al-kitaba fatimatu. Sebab apa boleh buat begitu? Sebab fa'il dia tu terpisah dengan sesuatu, iaitu maf'ulun bih. Maka fa'il tu boleh dia jadi muzakkar, boleh jadi muannats. Tapi kalau fa'il tempek dengan fa'il, lepas fa'il tu terus fa'il, dia kena ikut apa nama tu? Apa tu? Dia punya muannats muzakkar lah fa'il. Contoh qara'at Fatimatu al-kitabah. Mesti kena qara'at, tak boleh qara'at, sebab dia berdempet dengan fa'il. Tu contohlah. Itu bolehlah nak muzakkar muannats. Tapi hak ni marji' ilaih, tempat nak rujuk dhamir, aid dia panggil, maka kena serupa. Kalau marji' ilaih dia itu adalah muannats, maka fi'il dia kena muannats. Kalau muzakkar, fi'il dia kena muzakkar. Samalah kalau isim harhu pun sama. Wa amma ta'nitsu bitta'i wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.